tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat. Maknanya dunia kena, akhirat pun kena. Dosa apa? Ada dua. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana dengan izinnya hari ini dapat kita bersama-sama. Terima kasih banyak tuan pengurusi acara yang bahagia, Encik Anwar Ibrahim selaku wakil Jutera daerah dan seterusnya, para pegawai, tuan-tuan dan puan-puan mati Allah sekalian. Pertama-tama jangan minta maaf. Pertama-tama jangan minta maaf. Apa pasal pula nak minta maaf? Saya lagi kurang daripada ni pun saya pernah datang. Kau ingat dan ceramah sama ni sebab ramai tak ramai? Kan? Ramai tak ramai aku ceramah ya, masalah dah. Dah ramai nak pergi ikut malam mentari tu, pergilah. Apa susah? Kan? Tak ada hal saya tu dah. Kan? Orang panggil ceramah, saya ceramah. Masalah. Kita hari ni nak kongsi ilmu je kan? Masalah tu dah. Itu sebab saya tak suka duduk. Bila ceramah duduk ni pertama, saya tinggi, jadi duduk tu macam menyangkung. Satu lagi, kalau saya duduk macam tu, kesian orang belakang, terlangak-langak nak tengok kan. Biar aku berdiri. Senang semua nak tengok muka aku ni. Jadi macam tu je. Tak ada hal tu. Jadi hari ni, topik kita, hari bersama dengan jabatan kan. Hari bersama dengan jabatan, tajuk dia kecemerlangan dalam pekerjaan. Apa kau nak mikrofon ni kau ajak bunyi tak bunyi ni? Dia memang macam ni ya? Ada pegang Ustaz. Tak depan sikit. Okey. Jadi bila sebut tentang kecemerlangan dalam kerja, sebenarnya satu konsep yang kita kena ingat, hidup kita ni memang kalau kita tengok, kita pun semua faham bahawa betapa sementaranya hidup atas dunia ni. Dunia ni bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Kita faham. Disebabkan itulah, maka jangan kita sia-siakan hidup kita. Pekerjaan ni sebahagiannya daripada hidup sebenarnya. Kan, sebahagian daripada hidup kita. Jadi kalau kita buang masa dengan kerja kita, buat benda-benda yang tak sekarang ni sembilan cakap ni, buat kerja-kerja yang tak semonggah kan, maka kita membuang masa. Nabi pernah ambil seranting kayu tu, Nabi buat garisan. Nabi buat garisan panjang, Nabi buat garisan. Dalam garisan tu, dekat garisan tu, Nabi buat satu petak tergantung dekat garisan tu. Faham tak kan? Ini garisan macam ni, lepas tu dia buat petak macam tu. Tergantung petak. Dalam petak tu pula, Nabi cakar-cakar dalam petak tu. Jadi sahabat tanya, kau lukis apa ya Rasulullah? Maka Nabi kata, garisan panjang ni nak bagi tahu macam itulah cita-cita manusia. Panjang. Semua nak buat. Nak itu, nak ini. Ni orang perempuan dia dah cakap lah. Kan? Raya tahun ni kan? Raya tahun ni kan? Dia dah cerita lah. Wahal soalan dia confirm ke hidup lagi pagi raya tu? Soalan dia kan? Cita-cita kita panjang. Kita cakap kan? Aku kau tengoklah hujung tahun ni. Kau tengoklah rumah aku macam mana. Soalan ni, hidup lagi ke hujung tahun ni? Tu dia. Garisan tu, cita-cita manusia. Yang 4 segi kecil yang tergantung dekat garisan tadi, kata Nabi, setakat tu je umur manusia. Umur kita setakat tu ya. Lepas tu yang cakar-cakar tadi, ujian, dugaan, segala benda yang datang dalam hidup kita. Termasuklah ujian mentari datang. Kan, tak pasal-pasal Encik Anwar Ibrahim yang berucap hari ni. Dia pun dah huru-hara, apa hal aku kena bercakap lah. Nak ceramah lah kan, contoh kan. Dia pun tak prepare kan, saya tahu dia, tapi okey tu. Dia ucapan laluan ni tak payah apa panjang mana. Aku yang paling geram ucapan laluan paling panjang kan. Bisa bila aku nak ceramah kan. Dia simple je. Kita relax sebab kita nak share ilmu. Kan, tak ada masalah tu. Dan bila kita kata tentang
betapa sementara hidup kita ada ujian, ada dugaan. Yang penting bagaimana kita hadapi ujian. Kerja kat JPS, jangan tipulah. Tanyalah tu, jurutera-jurutera tu. Mana kontraktor tak datang. Tadi dah datang dah tadi, terus tunjuk-tunjuk dah. Panggil. Adalah benda ni minta sign. Benar. Nah, ni contoh, betul. Dan bila kita bekerja di dalam tengah kerajaan ni, kita terdedah dengan macam-macam ujian dan dugaan. Orang pandang, ni mesti ada apa? Orang pandang, betul tak? Sebab saya tahu tu sebab saya pun pernah jadi pengarah dulu. Saya jadi pengarah berapa lama? Saya jadi pengarah kuasa bawah saya ada dalam 80 orang. Saya ada pembantu takbir 8 orang. Saya ada bailiff dalam 10 orang. Saya ada PA saya 2, seorang Melayu, seorang India. Dan inilah pertama kali aku tengok pejabat siap pada parking untuk pembantu takbir. Handa kau, memang handa. Dah, kau faham tak aku sindir tu, kau tapuk tangan apa pasal? Boleh tapuk pula. Kan? Dah ada lah yang saya tahu parking pengarah. Penolong mana ada parking. Hebat. Tak. Tu rezeki lah Tuhan bagi. Kan? Dalam pada itu, tapi adakah benda tu? Kau tengok, parking untuk aku dia kan? Pernah tak kita cakap? Kadang-kadang orang cakap, parking untuk aku. Kadang kita cakap dengan isteri kita, parking abang ni. Kan? Dia terlupa tu bila dia pencen orang lain parking situ. Kan? Bila dia datang balik dia tak dapat dah parking kat parking yang sama. Dah ada orang lain parking. Nak tunjukkan dunia ni pinjam-pinjaman. 3 benda dunia. Apa dia? Pertama suami, kedua isteri. Dah, yang pertama tu suami isteri, tu pertama. Suami tu pinjaman, isteri pun pinjaman. Ya, pinjam sementara. Kan? Isteri aku yang paling pandai sekali masak tau. Dekat Batu Pahat ni. Dia masak asam pedas power gila. Ya ke? Terbaik. Aku memang tak makan lah kat luar ni. Cik, dia cakap dengan kawan, aku minta maaf lah. Aku memang tak makan kat luar. Malam tu meninggal bini. Besok tu dia join kita makan. Kau faham makan sini? Orang rumah dah tak ada. Makan dekat kedai tu. Nampak tak? Sementara suami I bagi I 2,000 sebulan. You ada? Rumah dia sound tu. Suami I bagi I 2,000 sebulan. Suami I kontraktor besar, you know. Malam tu tercokik sudu langsung mati. Bini menongking, abang kap tercokik kap habis mati. Hilang 2,000 sebulan. Tapi dalam kesementaraan itu, pinjam-pinjaman tu, alangkah baiknya dalam masa yang ada, suami isteri memanfaatkan hidupnya dengan kasih sayang dan amal ibadah. Itu pertama. Kedua, jawatan. Jawatan pun pinjam-pinjaman. Kedudukan kuasa. Bayangkan 1 kali mengundi, tak habis lagi dakwat colok tu, 3 kali Perdana Menteri tukar. So fikir. Betapa sementara, bukan kata jawat tu, Perdana Menteri pun sementara ni kan pula ketua kampung. Ini kan pula ketua jabatan. Kan? Kadang-kadang ada pula jenis yang ketua jabatan yang jenis federal punya. Kejap-kejap tukar, kejap-kejap tukar. Kan? Dia pun tak tahu. Dekat sini handa warna ada bos lah. Sampai sana lagi berlapis-lapis bos lah. Mungkin macam tu. Nampak tak? Pinjam-pinjaman. Kedudukan, kuasa, raja sampai masa mati. Turun ke anak dia. Kan? Itu yang seorang musafir bila dia datang ke istana, dia kata boleh tak nak tumpang tidur. Kan? Absalah tak boleh. Tak boleh, dia kata. Ni raja punya. Bagi aku cakap dengan raja. Tak boleh ke apa patik nak tumpang tidur sini? Tak boleh. Tahu pula? Ni istana ni better punya. Oh ya ke? Sebelum Tuanku duduk sini, siapa duduk sini? Kita. Dia kata, ayah anda better. Dia kata. Sebelum ayah, datuk dia, sebelum datuk dia, monyang dia. Lepas ni, siapa duduk? Anak dia. Jadi, siapa punya? Sanyap dia. Itu yang saya tanya tu. Kan, dari segi kedudukan kita, orang kata pangkat kita, darjat kita, itu tak bawa ke mana-mana. Melainkan, pangkat yang kita ada tu, kita kena anggap dia sebagai satu bentuk amanah. Dan yang ketiganya, harta benda. Lagilah sementara. Dunia ini sementara sifatnya, apatah lagi yang ada dalam dunia.
harta benda yang kita pakai sampai masa akan hancur. Tunjukkan handphone macam canggih tak telefon aku? Apa? Canggih tak? Seminggu je. Lepas tu dah ada telefon yang lagi baru lagi. Besok dah ada telefon baru. Lagi canggih lagi. Berlipet-lipet telefon. Dulu kita main bangga dah Nokia 3310. Kan? Telefon ni bagus weh. Tahan lama bateri dia. Memang seminggu tahan. Mana yang tak campur orang tu 2 minggu tahan bateri. Kan? Orang tak telefon dia, dia pun tak telefon orang. 2 minggu tahan bateri. Kan? Hancur batu rabur jatuh sambung-sambung boleh cakap lagi. Kan? Tapi sementara tiba-tiba dah ada telefon yang lagi baru lagi canggih. Kereta orang nampak, weh kereta baru nampak, kita nampak apa lawa betul kereta. Kan tu cakap. Berapa lama? Paling lama pun 2 minggu lah. Lepas tu orang dah tak ada peduli lah kereta tu. Orang muak dah tengok. Ada kereta yang lagi baru lagi. Kan? Nampak, weh besar kereta kau, jangan risau. Ada orang kereta yang lagi hebat lagi. Sebab dunia ini sementara sifatnya. Itu basic yang saya nak bawa pada hari ini. Bila kita sebut tentang kecemerlangan dalam pekerjaan. Pekerjaan ni sementara. Bukan sampai bila-bila. Jadi jangan kita buat perangai dalam bekerja. Bekerja ni kena anggap sebagai satu ibadah. Baru dia tak rasa rugi. Baru dia tak jadi benda yang orang kata berbaloi lah. Baru dia jadi berbaloi bila kita memanfaatkan kerja kita dengan sebaik-baiknya. Saya beli roti setiap hari Ahad bila saya kuliah subuh. Dekat satu surau, dekat Somang, dekat Ampangan tu. Balik pada surau tu, saya akan singgah dekat satu pasar Ampangan ni. Singgah kat pasar Ampangan ni, ada satu mamak Pakistan ni. Dia meniaga roti. Roti motosikal tu. Roti pound tu. Saya kata, bagi 2 lah. Satu RM5. Sebatang tu. So, bila saya kata, bagi 2 dia pun. Dua ya Ustaz. Dia ingat saya Ustaz. Okay, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Pakistan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu dia pukul Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz. Bismillah. Bismillah tak tinggal. Kenapa mula dengan Bismillah? Kenapa bila bercakap Bismillahirrahmanirrahim? Kenapa? Itu sebabnya saya ajar semua orang kalau bercakap kat depan ni Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi. Salam dulu. Kemudian baru benda lain. Bismillah, lepas itu salam. Orang baca doa pun Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Macam tu. Kenapa? Bismillah dengan nama Allah. Ada orang tu lah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalah dia nak salam kau? Kau dah masuk rumah orang. Masuk ni wakil-wakil rakyat ni dengan menteri-menteri ni. Aku tunggu sikit. Satu lagi bagi salam tak ada ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tak ada ta'ala ada. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu kita gelaran yang kita letak. Kita letak Allah Ta'ala tak apa. Tapi dalam bagi salam tak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang kita ni nambah-nambah. Kan? Lelaki meninggal, Allah yarham. Perempuan meninggal, Allah yarhamah. Mana ada? Allah yarham. Lelaki perempuan sama. Ni nambah-nambah ni. Orang yang menambah ni bukan orang Arab, orang Melayu. Nambah-nambah. Ya? Jadi, kenapa Bismillah tu tadi? Bila saya tanya buat-buat, akhirnya saya tahu rupanya Pakistan, mamak Pakistan yang motong uti tadi tu, rupanya tahfiz Quran. Dan hidup dia memang, dia kata, macam mana? Alhamdulillah Ustaz, sekarang kirim duit bulan-bulan. Banyak dia bagi duit. Kerja ni ya. Sampai lebar, dia punya motosikal tu sama lebar kan kereta. Kan, bila dah susun uti tu, kombang-kombang macam tu. Kalau orang naik kereta, naik capai memang dapat lah. Kan? Tapi nak bagi tahu orang yang kerja ni walaupun kerja biasa-biasa, bila ingat Allah banyak-banyak, insya-Allah ada keberkatan. Tanyalah yang kerja biasa-biasa belakang. Yang kerja bukan bawah lagi pada pembantu takbir, yang tukang-tukang yang pergi tepi-tepi jalan yang menyelesaikan masalah-masalah, kerja-kerja buruh ni lah orang kata lah, kan? Tanyalah. Gaji tak adalah tinggi mana, harap overtime ni. Overtime bukannya kata bertambah-tambah apa mana pun. Kerja yang dibuat itu konolah dengan overtime tu. Melainkan orang yang memang tak buat kerja tapi claim overtime. Ya. Tu semua perangai nak kena tangguh tu. Benda ni berlaku kat semua tempat kecuali JPS Batu Pahat.
Masa kena. Kan. Nak, bila kita tengok, nak, saya cakap betul-betul. Tanya pegawai, rumah besar, kereta besar, anak ramai. Anak pun taklah ramai benar. Tapi orang yang kerja biasa-biasa ni, kadang-kadang gaji tak tinggi benar, anak ramai. Tapi poin dia, cuba tengok berapa ramai orang yang kerja-kerja biasa-biasa, anak semua menjadi. Sebab salah satu benda, dia jaga kerja dia. Kerja dia. Saya tak malu nak cakap, JPS ni pun sebahagian pada hidup saya. Kenapa? Arwah abah saya dulu berapa tahun jadi kontraktor, driver kontrak untuk JPS di Negeri Sembilan. Bawa semua jutru-jutru. Saya tak malu nak cakap abah saya driver. Tak. Sebab arwah abah saya dulu, dia terpesan dekat saya. Masa dia pernah kerja driver dengan bawa pengarah, bawa pegawai. Dan dia pernah jadi bawa seorang datuk. Dia bawa seorang datuk ni. Datuk ni bila pagi dia pergi kerja, dia sejemput anak balik sekolah. Jemput anak balik sekolah. Bila parkingnya kereta, abah saya parking kereta, anak orang kaya ni, dia turun kereta, park, dia lepas handbag ke lantai tu. Tap dia. Mana abah saya lah kena angkit bawa masuk dalam. Kurang hajar tak kurang hajar anak orang kaya ni. Jadi arwah abah saya kata apa? Kau belajar kerja-kerja. Kau jangan jadi driver tu. Abah saya cakap, tapi tak apa bah, tak ada hal jadi driver. Yang penting cari rezeki yang halal. Itu anggaplah ujian, saya cakap. Kan? Tapi masa tu saya tak cakap dengan abah saya. Saya ingatlah abah saya beritahu tu. Kan? Tapi makna kata tak kisah apa juga kerja kita, jangan pandang hina kerja kita. Kita cari rezeki yang halal. Nabi ajar kita, suruh kita cari rezeki yang halal, bersih dan lurus. Maksudnya tu, korang menyalin ni tidak mengangur. Lepas tu kan tak ingat, aku cakap ni halal, bersih dan lurus. Apa maksud halal? Halal makna kerja kita tidak mengandungi kederhakaan kepada Allah. Belum buat kerja, Allah tak marah kita. Kita buat kerja tapi Allah marah kita. Melambang kerja. Bos saya pun, mana? Saya kat site ni. Wah, kau kat shopping mall. Allah marah kerja macam tu. Kau kat mana? Ni tengah beria ni sikit ni makan masa sikit lah. Wah, kau tak buat pun hari tu. Benda yang patut siap capek kau tangguhkan. Lepas sekarang kerja banyak dah, kau lungguan kerja kau. Kerja government ni, kerja kerajaan ni sebenarnya, kajian kerajaan. Kerja dia mungkin nampak macam tak banyak. Ni cerita. Macam tak banyak, tapi tanggungjawab dia besar. Silap sikit viral. Itu perangai orang itu. Kerja swasta tak ada. Kerja swasta, kerja dia banyak. Hari-hari benda banyak. Benda yang sama yang dia buat setiap hari. Banyak. Volume dia besar kerja dia. Tapi tanggungjawab dia tidak sebesar bekerja dengan agensi kerajaan. Itu kita kena faham. Dan netizen ni dia membalun, dia tak nak jawapan. Yang penting balun. Tak berguna. Kita kerajaan relax. Kau tengok dia tahan. Wah, kawan tu tengah tunggu penceramah sampai. Ambil gambar atas pagar. Tengok tu duduk lepak. Apa kerja? Sak wakok dia kat luar. Nampak lah. Wah, dia tengah nunggu penceramah tu. Kan? Bukan kat sini dah, tempat lain. Terasur pula dia. Jadi itu yang pertama. Maknanya tidak mengandungi kederhakaan pada Allah. Kedua, bersih. Bersih pula tidak menyebabkan kita lupa kepada Allah. Bila kerja tu ingat Allah banyak. Adanya prinsip apa disebut sebagai prinsip ihsan. Bekerja kita nampak Allah. Dan kalaupun kita tak nampak Allah, kita yakin yang Allah nampak kita. Macam mana kerja kita? Contohlah, walaupun kita hari ni bos ramai tak ada, semua ikut tim lain mentari. Kan? Tapi tiba-tiba rupa-rupa ada dasar baru, lulus peruntukan tahun ni, pasang CCTV. Dan CCTV itu semua direct live telecast dekat phone bos kita. Kalau bos tengok memang nampak. Agak-agaklah bersidai tak macam tadi, dia tanya. Agak-agaklah saya tanya, bersidai dengan Anwar Ibrahim pun depan. Sebab CCTV dia. Kan? Betul tak? Dia macam tu lah konsep nak bagi faham macam mana kita dengan Allah Ta'ala. Kalau kita rasa Allah Ta'ala ada, kita takkan buat perangai yang orang lain buat ni. Ambil rasuah, menipu klaim, tipu benda yang tak ada jadi ada.
Lepas tu jumpa bos. Bos, tolonglah bos. Tolonglah bos. Ni kawan saya ni bos. Dah lama minta bos tak dapat. Contoh kan? Simple je. Ikut prosedur. Macam tu ayat. Ikut prosedur. Kalau dia layak, dia dapat lah. Kan? Bukan kita yang nyusun seorang-seorang. Ramai orang yang ada dalam mesyuarat jawatankuasa tender nak menentukan. Melainkan yang direct ni. Melainkan yang kerja-kerja kecil yang kita boleh award tahu kan. Itu lain. Saya tahulah prosedur. Jangan nak bohong aku ni. Pengarahan undang tahu. Kan? Yo, apa benda orang aku tak bawa tertib dulu. Menipu punch card, menipu ini, kawan tolong punch. Sekarang tak apalah, semua pakai thumbprint kan. Kau pakai punch card ni lagi. Aduh, la ilaha illallah. Pesan kat jurutera daerah, kita dah masuk tahun 2022 ke bang kat dia. Kan, tapi lah bukan salah you all, ni federal lah ni. Ya kan. Kan. Tapi betul. Tapi yang ni bagus lah, dia mesra alam. Siapa lagi? Confirm dia datang ke Keletap. Apa lagi? Ke Keletap lagi. Keletap. Tu yang banyak keadaan tu, roh dah sampai, jasad belum tiba. Kan. Jangan buat benda tu ya. Kan, kalau datang biar kita sendiri yang punch. Lambek. Dengar cakap saya. Lambek lah. Tapi punch. Biar merah tak apa. Siaplah tulis itu alasan kita. Kan, hantar anak jam. Tulis je, tak apa. Ni cakap betul. Sebab kita tak tahu. Pernah berlaku satu ketika. Kan, tindakan tata tertib. Ambil, ada orang buat tuduhan rasuah. Dia terima rasuah dekat pejabat jam 8.15 pagi. Dia cek balik hari tu. Rupanya hari tu bang lupa bini dia cakap. Kan hari tu abang lambat. Abang dengan saya yang pagi tu. Abang ni hantar saya lepas tu ni. Abang dah cakap dengan bos abang. Lah dia cek mesej. Betul. Rupanya dia sampai tu. Dia sampai pukul 8.45 pagi. Dia dah beritahu bos dia datang lambat. Cek punch card. Punch card dia pukul 8. Nak punch 7.59. Ada kawan tolong punch untuk dia. Sebab dia tak nak rekod dia tak elok. Nampak tak? Jadi, bila dia jadi macam tu, dia bebas pada tuduhan rasuah tadi, tetapi dia kena tindakan tertib menipu punch card. Ini sebenarnya yang kita kena faham. Lambik. Tak usah nak kita nak ejah bagi doreh. Dah lambik lah macam tu je. Jangan pening-pening kepala. Jujur ni ada sebab. Kan? Sebab Allah Ta'ala suruh. Jadi kita kenalah jujur. Barulah ada keberkatan dalam rezeki kita. Kan? Orang yang jujur ni, ingat tak? Ada satu kisah seorang lelaki ketika zaman Khalifah Malik bin Marwan. Kan? Dia ayahnya sakit. Ada seorang kaya ni sakit. Dia sakit, dia ada 2 orang anak. Dan bila sakit, anak dia yang seorang ni tak apalah, biarlah dia jaga. Anak seorang ni tak nak jaga, dia nak harta ayah dia. Dia nak harta ayah dia. Yang anak yang seorang ni tak apalah, dia tak nak harta ayah dia, dia nak jaga. Nak jaga ayah dia. Jaga, ayah pun meninggal. Bila ayah meninggal, datanglah abang dia tadi. Abang ni ambil segala harta, licin kerja. Satu pun tak tinggal untuk adik tu. Tak apalah, dia kata. Abang ambil lah, dia tak kisah pun. Sebab dia kata dia memang nak jaga ayah dia. Dia ikhlas jaga ayah dia. Sampailah ayah dia, sampai ketika hidup dia tu memang susah. Hidup dia susah. Dia suami isteri susah. Dan dia didatangi oleh satu mimpi. Seorang lelaki berjubah putih, dia cakap. Dia kata dekat ni, dia kata ada ada 100 dinar, dia kata. 100 dinar Ashrafi. Itu nilai duit hari itulah. 100 dinar lebih kurang RM1 lah. 1 dinar Ashrafi dekat kawasan sekian-sekian. Kau pergi sana, ambil lah duit tu, dia kata. Maka dalam mimpi tu dia tanya, duit tu berkat ke tak? Dia tanya. Dia kata duit tu tak ada keberkatannya. Lepas tu dia terjaga. Saat tu dia cerita dengan bini dia. Malam tadi aku dapat mimpi. Ada duit dekat sini, tertanam dekat sini, dia suruh ambil, kata. Habis abang ambil lah bang. Rugi tak ambil bang. Banyak tu, dia kata. Jangan. Sebabkan orang tu dah cakap tak ada keberkatannya, buat apa ambil, dia kata. Tu ayat dia. Malam yang kedua, dia dapat mimpi lagi. Lelaki berjubah tu datang.
Dia kata kau ambil duit dekat sini pula, ada lagi 100 dinar Ashrafi, rugi kalau kau tak ambil. Kau ambil lah dia. Dia kata soalan dia tanya sama tak? Dia tanya, ada tak berkat duit tu? Tak ada. Tak ada tak apalah. Besok pagi di situ dengan bini. Bini cakap abang ambil bang. Rugi abang tak ambil. Sampai bila hari tu abang dah terlepas ni ambil. Ni takkan abang tak ambil. Kita dia pun pergi. Dia kata tak ada. Buat apa ambil? Sebab tak ada keberkatan. Kalau ada berkat bolehlah ambil. Tak ada berkat buat apa ambil? Dah 2 kali dah. Kemudian sekali lagi beberapa hari dia dapat mimpi sekali lagi. Orang yang sama datang. Dia kata kau ambil duit dekat sini pula. Dia kata berapa banyak? 1 dinar Ashrafi. Itu 100. 1 dinar Ashrafi. Kat mana? Dekat tepi tu. Dia beritahulah tompek. Jadi ada tak berkatnya duit tu? Duit itu ada keberkatannya. Dia kata dengan bini apa? Ambil. Bini RM1 pun ambil je. Dia kata macam tu lah. 1 dinar pun ambil. Buat apa kata? Ambil lah. Sebab duit tu ada keberkatannya. Dia pun ambil. Dia ambil duit 1 dinar ni. 1 dinar pada ketika itu, zaman itu, boleh ikan. Dia pun boli lah ikan. Dapat berapa? Dapat lah 2 ekor. Dapat 2 ekor, bawa balik, bagi bini, so bini masak. Bini bolah ikan tu, dalam badan ikan tu, ada sebutir mutiara. Mutiara yang jarang-jarang ditemui. Buka lagi, bolah lagi seekor ikan, ada sebiji lagi mutiara. 2 butir mutiara, yang mana dia pun, mana aku nak jual ni. Rupa-rupa Khalifah Malik bin Marwan memang tengah mencari mutiara yang macam tu. Jadi dijual. Berapa harganya? Dijual 2 biji mutiara tu harganya 70 ekor unta syarat dengan muatan. Bayangkan. Unta tu bukan unta saja, pakej siap dengan barang kali. Kan? Berubah hidup dia sekelip mata sebab mengejar keberkatan. Tuan-tuan yang kojo teruk, kojo memang kojo orang cakap kojo buruh lah kata kanan. Kojo borek lah kat luar. Gaji biasa je. Tapi tuan-tuan akan rasa nanti bila keberkatan tu mengalir pada anak-anak. Besok kita pencen, anak-anak alhamdulillah semua lapis kita dapat kahwin dengan anak-anak kita. Anak-anak kita berjaya, tak lupa kat mak ayah dia. Mak ayah sakit doreh sampai kat rumah. Mak ayah sakit doreh nak selesaikan perubatan apa semua. Kan? Setiap bulan ada yang benda dikirim. Dia boli TV, dia boli mesin air. Tahu mesin air? Tokan-tokan panas, tokan-tokan soju. Dia boli kereta sebiji, senang abah dengan mak nak pergi jalan. Allahu Akbar. Itulah tanda. Itulah maksud tadi. Cerita nak beritahu tadi. Jujur. Kalau ada rezeki tak ke mana. Koja duit, dapat orang zap, orang bagi hulu sebagai balasan. Ambil lah 1000 ni. Kawan-kawan dia. Ya kau kawan-kawan. Dia pegang hidung kau sampai kau pencen. Percaya cakap tu. Kita kawan-kawan mah. Tu tengok. Kadang-kadang yang paling heran time raya Cina. Kadang-kadang Cina tu tak cakap apa, dia lah tanya, tahun ni tak ada limau ke? Kau lah tanya dia limau ada tak? Apa yang kau lapar pernah nak makan limau Cina ni? Cakap? Topi jalan melampuh dah turun aku, orang tak laku dah. Balilah sendiri. Jangan letakkan maruah kita senipih kulit limau. Bak kata pantun lama, bawa bakul berisi limau, sangat borek payah nak jinjing. Biar mati ditangkap rimau daripada mati digigit anjing. Faham maksud? Kalau mati kena tangkap rimau, okay, steady lah. Mengaku, ui, arwah ni dulu meninggal, dia bergumpal dengan rimau, main-main. Iya kau. Dahsyat dia. Ini baru kena gigit anjing, melumpur-melumpur, mampu bondo. Ya, maruah jaga. Kerja kita jangan ambil rasuah, tak usah. Saya ingat kisah arwah abah saya dulu. Dia nak masukkan duit untuk saya. Dia nak masukkan duit untuk saya tu, dia pergi dekat Maybank dekat Seremban tu. Dia bank in kan duit untuk saya. RM30 ke RM50 ke. Saya telefon bah, duit dah basah. Saya kata, bah, duit dah kering. Dia kata, duit basah, macam mana lah abah katanya. Maksud abah saya masukkan duit tu. Dia masukkan duit. Kemudian, bila dia cerita balik ni, bila dia masukkan duit arwah abah saya, dia berjalan pergi dekat parking motosikal. Belakang Maybank Seremban ni ada parking motor. Dia nak pergi kat parking motor, dia ada satu Cina ni kena koja tau. Dia kena koja dekat satu Cina ni. Dia berasa dia lagi, dia terlanggar arwah abah saya. Arwah abah saya ni badan besar. Gemuk lah. Besar betul.
Dia terlanggar abah saya, dia terjatuh. Dengan satu beg yang dia bawa lagi tadi, terjatuh, terbuka, nampak dalam beg tu penuh duit. Nampak. Dan kemudian dia lari, dia tinggalkan beg tu. Orang yang kerja ni pula tahu tangkap beg tu. Dia nampak arwah abah saya, dia kata, "Pakcik, kita bagi dua." Tapi abah saya kata apa? "Kau nak ambil, kau ambil lah." Abah saya start motor, jalan. Balik rumah cerita dengan mak saya punya marah lah. Masa tu mak saya cakap lah, "Apa pun tak ambil, rugi," tu kan. Tahu tak apa jawapan arwah abah ni? Arwah abah saya jawab, "Kalau aku ambil duit tu, apa nak jadi dengan kau dengan anak-anak?" Itu jawapan abah saya. Yang mana saya pegang jawapan tu sampai hari ni. Kalau aku ambil duit tu, apa nak jadi dengan kau dengan anak-anak? Tu sebabnya, jangan nak kerja duit-duit segera ni, tak sah. So, rezeki yang bersih tidak menyebabkan kita lupa kepada Allah. Dan yang ketiganya, bila disebut tentang lurus, maksudnya dengan rezeki kita, kita patuh pada syariat dan undang-undang. Ya, itu sebabnya Nabi sebut dunia ini penjara bagi orang mukmin. Maksud penjara tu adalah syarat-syarat peraturan. Ada the do and the don'ts. Ada benda boleh buat, ada benda tak boleh buat. Kan? Ada benda yang kita boleh buat dekat topik kojo, ada benda yang jangan buat dekat topik kojo. Termasuklah penceramah. Apa hal lah kau nak pilih time ramai orang yang bukan nak ceramah? Dulu boleh 5-6 orang kau boleh ceramah, kenapa lah sekarang tak boleh? Ini kira ramai lah ni, penuh sampai belakang. Melempah tu belum kira yang lalu lalang gitu. Kan? Sampai belakang okey lah tu. Kan? Tak ada, jangan risau-risau. Amanah kita, saya diminta untuk ceramah. Orang dah booking, saya datang ceramah. No problem. Malam tadi saya dah sampai, punya excited nak ceramah kat Batu Pahat tu. Malam tadi aku dah sampai kat Pontian. Saja lepak kat Pontian. Cari sik goreng 4 labib dengan sup kambing. Kan? Lepas tu saya burut tadi. Malam tadi burut. Kan? Belikat saya sakit. Kan? Alhamdulillah. Pagi ni dapat jumpa. Saya kemana datang topik-topik yang saya tak pernah datang. Hari ni saya sampai ke Batu Pahat. Alhamdulillah. Makna kata, cakaplah dengan jurutera daerah tu. Lain kali buatlah lagi. Kan? Cakap dengan dia. Siapa yang tak datang, kira rugilah. Kan? Kira rugilah. Tapi kita share benda-benda baik. No problem. Terus terang saya cakap, saya tak ada masalah tentang tu. Itu sebab saya tak kira tau. Ada setengah penceramah tu, dia kalau ceramah, dia tengok masjid pula. Masjid ni orang kaya dia pergi. Masjid yang biasa-biasa tak nak pergi. Surau-surau yang orang kebanyakan ni tak nak pergi. Surau-surau flat tak ambil dia dah. Ambil tempat orang kaya, apa masalah kau? Dia kata. Sedangkan dia tak tahu kita bawa ilmu ni, kongsi ni, bila orang minta benda tu mana. Kan? Dalam hidup kita ni 3 perkara je Allah Ta'ala tanya bila mati. 3 je perkara Allah Ta'ala akan tanya. Pertama, Allah Ta'ala akan tanya tentang nikmat. Pertama, nikmat apa? Nikmat umur. Kau marin kau hidup, kau buat apa? Semua kena tanya. Jangan ingat umur kita lah, apa pandai lah, kau enjoy, kau mengelinjang, kau main motor, budak-budak muda tu kan. Semua Allah Ta'ala tanya, hidup kita ni habis untuk apa? Nikmat umur. Umur ni nikmat. Tu sebab malam tadi berapa ramai orang tidur tak sampai minta panjang umur pagi. Tolonglah, sadap tengok TV. Ada orang tu sampai pula bangun tengok Liverpool menang 2-0 pagi tadi. Kan? Lawan Inter Milan untuk makluman, ya. Pada penyokong MU jangan gambar mana kau menang dengan Brighton ni menang dengan Inter Milan tu. 2-0. Parah sampai masuk tu kan. Nah, ramai yang tidur tak sempat minta panjang umur. Orang perempuan tengok drama. Tolonglah. Jaga-jaga dah pagi, tak sampai minta panjang umur, tapi Allah bagi umur lagi pagi ni. Tu nikmat tau. Tak ada siapa pun yang bangun pagi tadi kecewa. Kenapalah aku hidup lagi? Tak ada. Sampai kan kita terlupa nak bersyukur. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilahin nusyur. Lupa nak baca tu. Paling tidak, syukur alhamdulillah ya Allah kau bagi aku hidup lagi. Lupa nak sebut. Tapi Tuhan bagi juga nikmat tu. Jadi jangan sia-siakan. Waktu kerja, patut kena kerja. Apa kau buat? Kau layan chatting dengan laki kau. Kau bermesej dengan bini kau. Malam ni pasal malam jadi tak?
Malam ni pergi makan luar, jadi tak? Masuk tak dalam skop kerja? Tak masuk. Setakat mesej ke sekejap, boleh lah. Pak jawab, okey, jumpa malam kan, nak kerja ni. Dah. Penek kan? Berbunga, itulah rindu pula rasa, mencopek lah balik ini, lah. Abang kan lah, lama pun abang tu koma balik lambat, nanti lepak dengan kawan lah, apa benda lah ni, tuan. Kau kerja kau apa? Tu belum cerita ke kat pejabat, bincang pula tajuk drama malam tadi. Kan, bangang betul mak tu. Korang dia tengok ni, tak apa benda lah. Apa tajuk? Syakila apa? Siapa? Apa tajuk tu? Jananik tu lah dengan apa? Apa tajuk drama? Jangan nyampah lah, tak tahu pula umur mana gaduh pula. Contoh lah. Jadi makna kata, semua tu Allah Ta'ala akan tanya. Nikmat umur. Kedua nikmat apa? Nikmat muda. Muda dulu habiskan tu apa? Main motor. Lepak dengan kawan. Allah tanya. Ketiga, nikmat apa? Nikmat ilmu. Ilmu dapat hari ni, jangan lupa, ingat, kalau boleh sebaik-baiknya sampaikan pada keluarga kita pula. Syekh tadi abang dengan camah tadi, Samsul Debat dia cerita macam ni. Oh ya ke bang? Apa cerita? Dia kata lah pasal nikmat ni rupa-rupa, nikmat ni ada ompek. Oh, apa dia bang? Cerita lah balik. Ilmu ni kena cari. Jangan kau ngangur, ya tunggu, cari. Orang kata cantik teluk pantainya landai, tambik perahu tepi kuala. Biar buruk kain dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Kain songket benang sutera, lilit sebolit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sedikit menjadi torang. Itu ilmu. Kan? Akar keranji dikerat-kerat, campur halia dia buat jamu. Hina bosi kerana karat, hina manusia tak ada ilmu. Cari ilmu. Belajar. Proses pembelajaran tak pernah berhenti. Dalam JPS ni je, hari-hari bila kita kerja, proses kerja kita satu bentuk ilmu. Buat kerja. Bila mesyuarat, ada jentera daerah sampaikan amanat tertentu, itu adalah ilmu. Ambil ilmu. Kan? Kalau tidak, memang ada beza. Mana sama orang yang tak faham hakikat dengan orang yang memahami hakikat. Orang yang tahu ilmu ni adalah mengetahui hakikat sesuatu perkara. Betul? Contoh macam handphone kan. Bukan semua orang pandai handphone. Bagi orang tua yang apa tu, dia cana pakai ni tu. Kau nak tekan ni, dia tak tahu. Tekan tu mak cakap ni, oh ni lah. Dia tahu tu lah. Tapi pada orang yang faham, dia akan lain. Okey, yang ni lah, mesej dekat sini lah. Nak transfer duit tekan ni lah. Ni ambil gambar ni lah. Nak lawa sikit macam ni lah. Nak adjust gambar tu macam ni lah. Dia tahu dah. Memahami itu ilmu. Itu yang kita kena faham. Jadi nikmat ilmu, selain dapat ilmu, sampaikan pada orang yang lain. Ya. Saya ucap terima kasih lah. Sebab yang datang ni sebenarnya betul-betul dia takut tadi tu. Cik Nur Ibrahim main takut sekali. Buat tak ramai yang pitam dan tak apa tu saya cakap dengan MC, jangan tak payah minta maaf. Okey je. Yang ni kira ramai ni. Saya respect satu perkara, orang yang datang semua hormat dekat saya. Datang dengar, golak, topuk. Kan? Walaupun tak kono topuk tadi, tapi okey lah. Makna dia. Kan? Itu adab. Betul, ni adab. Saya nampak cara tu adab. Walaupun orang yang lebih berilmu daripada saya. Orang lama daripada saya. Saya ni kira budak lagi. Kan? Orang boleh bagi. Boleh pula nak dengar ilmu yang saya kongsikan. Itu sebab bukan ajar benar dah. Berkongsi. Bab adab ni itulah dia kan. Makan sirih berpinang tidak, pinang ada kat Kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, tagah dek budi dengan bahasa. Adab. Kalau nak mencari pokok berbuah, pucuk elobek, dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagak bersantun. Itu ilmu yang paling mahal sekali kita kena belajar. Sebab itu Imam Malik kata, ilmu biar sikit tapi jangan tak ada adab. Itu sebabnya sebelum start tadi, apa ni, Pak Saudara saya dah tanya dulu dah. Ni ada rostrum nak. Sebab SD kalau boleh dia nak berdiri. Tanya dulu. Kau tak ada, memang rostrum tak ada kat JPS ni. Contohlah kan. Tu yang ada ya. Yalah, duduklah. Tak pun saya berdirilah pegang mic tu. Yang tu kan. Yang tu. Sebab saya kata kenapa saya berdiri? Menghormati orang yang nak dengar ilmu ni. Dia duduk sekarang takut dia tak nampak saya. Biarlah saya berdiri.
Lagi satu, bila berdiri, susah nak cakap lama. Dia ponek kan. Nak poso pula ni, kan. Itu yang orang menengok air kosong tu. Air kosong sadap semua kan. Mana kita adab ni kena jaga. Ya, okey. Tu tadi saya kata nikmat ilmu. Dan yang keempat, nikmat harta. Pentingnya, daripada mana kita dapat harta, ke mana kita belanjakan, semua Allah Ta'ala akan tanya. Duit aku, sekati akulah kau sibuk pahal. Wah, ayat gitu kan. Sebenarnya elok ada kawan togo gitu. Duit yang ni kau jangan buat makan, kau buat tukar sport rim. Tengok, aku saja nak test. Tengok cara golak tu mana pernah berlaku. Duit yang macam ni, kau jangan buat makan, kau buat tukar sport rim, tukar exhaust. Sebenarnya sama jalan Kau tukar sport rim, bawa pergi cari rezeki. Sama Boli bondo, konon ni untuk menghalalkan yang haram. Tak, dia tetap haram. Macam tu. Nabi sebut, barang siapa yang membenarkan benda-benda haram masuk ke dalam perutnya, nescaya malaikat di langit dan di bumi akan melaknatnya selama sesuai selagi mana benda haram itu ada di dalam perutnya. Macam itulah. Maki kat malaikat, bayangkan tu. Jadi jagalah. Ya. Jaga tak sah gitu. Sikit buat cara sikit. Kan? Kalau ada banyak, alhamdulillah. Sikit buat cara sikit pun alhamdulillah. Bak kata pepatah Cina, belum gemuk sudah bengkak kata. Kan? Belum gemuk dah bengkak kata. Maknanya nak gemuk adalah prosesnya makan sikit-sikit dan lama gemuk lah. Jadi balon bantai diri dia bila kembang tu dah. Bengkak kau nyap kau cut lah. Buat apa? Duit tak elok pun berapa lama. Kau jap ya. Lepas tu dah mula nak ketagih. Macam Dracula dah mula nak cari. Mana lagi dia nak hidup ni? Mana dia nak hidup ni? Jangan. Hidup tak tenteram. Dalam hidup, jangan koja nak jadi kaya. Tapi koja lah bahagia. Kerana akhirnya kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harga. Akhirnya orang tanya, kau bahagia tak? Tu soalan orang tanya. Ada orang tu anak 8. Kerja biasa. Tu nyambil balik kerja 8 orang. Balik kerja jadi 8 orang anak. Tapi anak seorang tahfiz Quran, yang seorang sambung belajar Samah Pono, seorang pergi Timur Tengah, seorang dah jadi doktor, seorang jadi lawyer. Menjadi berkat. Ya. Jadi duit kita ni pastikan dibelanjakan ke jalan yang baik. Tu yang pertama, nikmat. Kedua, Allah Ta'ala akan tanya tentang apa? Amanah. Allah Ta'ala akan tanya amanah. Nikmat yang pertama, kedua Allah Ta'ala akan tanya tentang amanah. La imana liman la amanata lahu, wala dina liman la ahda lahu. Tak beriman orang tak jaga amanahnya, dan tak beragama orang tak melaksanakan janji. Amanah jaga. Ada orang, kalau kita tengok kisah-kisah tentang amanah ni, pernah satu kisah, nama dia Husam bin Nuh. Dia ada seorang hamba sahaya, nama dia Mubarak. Hamba dia ni Mubarak ni, hitam betul-betul, pakat, berkilat betul hitam. Jadi Husam bin Nuh ni pesan, wahai Mubarak, aku ni nak keluar ni, aku takkan balik 3 purnama, 3 bulan. Kau tolong jaga ladang buah ni. Kau tolong jaga ladang kebun buah ni, kau tolong jaga. 3 bulan aku tak balik ni. Faham tu. 3 bulan tak adalah dia balik, dia jagalah kebun ladang tu jaga. Lepas 3 bulan dia balik, dia tanya, wahai Mubarak, aku nak uji kau. Apa dia tuan? Kau tolong potik 3 biji buah yang paling manis sekali, kau bagi kat aku. Dia pun ambil, Nia sebiji, tuan sebiji. Dia pun bagi. Dia pun rasa buah yang pertama masam. Buah kedua pun masam. Kau ni dia tu. Dia rasa yang ketiga pun masam. Apa benda yang kau jaga kebun aku ni 3 bulan ni? Kau tak tahu kau mana masam, mana manis? Demi Allah, dia kata, kau posan kat aku suruh jaga kebun ni, kau tak pernah suruh aku rasa. Macam tu lah jaga amanah. Saya nak tanya, cuba kalau kita dapat jaga kebun dian nak tu,
Tolong cerita sikit. Ada tak kau cilok sebiji dua ke? Dia cakap. Termasuk yang bercakap ni bercakap orang. Ya apa dia tak perasan dia setakat sebiji ni kan. Paling tidak pun kau cakap lah. Ni aku ambil sebiji boleh tak? Kan? Nak juga tu. Amanahnya pasal. Dia tak ambil. Itu mubarak. Seorang lagi namanya Ibnu Aqil. Ibnu Aqil ni dia di Mekah, dia daripada Baghdad dia pergi ke Mekah, dia buat haji. Ketika mengerjakan ibadah haji, dia jumpa satu kalung mutiara yang mahal. Siapa punya kat yang dia simpan. Tiba-tiba ada orang buat pengumuman. Orang buat pengumuman, dia kata, siapa yang ada ternampak jumpa kalung mutiara yang lebih kurang macam ni, warna dia macam ni, mahal macam ni, siapa dapat pulangkan akan dapat ganjaran 200 dinar. Dapat lah 200 kan, tentu. Jadi dia pun datang. Dia kata ni ke mutiara dia. Betul tu lah mutiara dia. Dia pun ambil. Terima kasih banyak. Ni ambil ni 200 dinar. Tak apa dia kata. Ini amanah aku tolong simpan aja. Ambil lah. Dia pun berlalu. Dia tinggal. Dia tak nak duit tu. Selang beberapa bulan dia pun merantau, pergi berniaga apa semua. Sampailah ke satu daerah di Baitul Maqdis, di Aleppo ataupun Halb nama dia masa tu. Sampai kat sana dia orang tu sambut. Dia ni memang kebetulan memang bulan puasa tu bulan Ramadan. Dia lapar botol dia kata. Malam ni pun tak apa makan nak makan. Jadi dapat makan buka puasa pun makan buah tamar. Jadi orang kampung kata, boleh tak kau ganti? Boleh tak kau jadi imam? Nampak cara kau ni macam berilmu juga. Boleh tak kau jadi imam kat Tompek ni? Sebab imam baru meninggal dunia. Dia kata, boleh tak? Dia kata, kalau kau percaya kat aku jadilah imam. Bila dia jadi imam, orang pun suka. Orang memang memuliakannya, melayan dia sebaik-baiknya. Sampailah dah habis malam tu makan, dia pun rasa alhamdulillah rezeki dia dapat makan dengan konyang. Bila dia dah makan, orang kampung cerita, imam ni baru meninggal dunia, dia ada anak perempuan, kesian tak ada siapa nak jaga. Boleh tak kau tolong kahwin dengan anak dia? Bayangkan lah, joki betul-betul lah. Ini amanah kan. Dia kahwin ni bukan main-main. Jadi dia fikir dia rezeki Allah bagi, dia pun kahwin lah. Dia kahwin dengan perempuan tu, kahwin. Bini jatuh sakit. Sakit tonat betul-betul. Sakit sampaikan kena terbaring, terlantar, kena jaga, kena bolo elok-elok. Bila dia jaga, dia bolo bini ni, baru dia perasan pada badan isteri dia ni terkalung tu, kalung mutiara yang mahal tu. Sebiji macam dia jumpa kat Mekah dulu. Dia tanya, aku kalau tak silap aku lah kalung yang kau pakai ni, dia cakap dengan bini dia. Kalung yang kau pakai ni, inilah yang kalung aku jumpa dekat Mekah dulu. Apa kaitan dengan kau tu? Dia tanya. Oh, rupanya abang lah orangnya. Apalah? Dulu arwah ni pernah sebut, ayah dia kata, masa hidup dia kata, kalau boleh biarlah anak aku ni dijodohkan dengan orang yang perangai yang macam orang yang jumpa kalung mutiara ni. Ikhlas, tak minta apa-apa. Nampak? Kalau dah joki tak ke mana, dapat dia balik kalung tu. Isteri dia meninggal, kalung tu diwarisi dapat kat suami. Mana nak beritahu sebab apa? Amanah. Nampak? Amanah ni jangan risau. Bila jaga amanah, ada rezeki Allah Ta'ala bagi. Abdullah Mubarak, dia meminjam pen dekat Syam. Dekat Syam dia pinjam. Kemudian bila dia balik sampai ke Makkah. Bila sampai ke Makkah, dia sampai di Marwu. Sampai di Marwu, dia boleh tengok, lah pen ni orang punya tu. Pergi dia balik ke Syam sebab nak pulangkan sebatang pen ni. Sebatang pena nak pulang balik. Amanah punya cerita. Kita pinjam pen orang, jadi kotor sendiri. Kan? Dia dulu bukannya senang naik unta nak pergi pulang balik. Kan? Berminggu-minggu baru sampai. Nampak tak? Berhari-hari baru sampai. Jadi itulah cerita nak bagi gambaran penting jagalah amanah kita kat tempat kerja. Tengok SOP setiap proses kerja kita. Jangan kita skip. Kalau nak skip pun biarlah dalam pengetahuan ketua jabatan dalam tu. Mungkin skip tu sebabkan kerja-kerja penting. Nak siapkan orang. Mungkin. Biarlah dapat approval daripada jabatan. Bukan main belasah je. Dan soalan yang ketiga yang Allah Ta'ala tanya. Pertama, Allah tanya tentang nikmat. Allah tanya tentang amanah. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala akan tanya tentang apa yang disebut sebagai silaturrahim.
Jaga hubungan antara satu dengan yang lain. Jangan kita panjang-panjang nak muncul tu. Siapa? Apa masalah kau? Cakap je lah tu lah. Siapa Tuhan nampak lah. Cakap je lah. Ada masalah tu kalau. Jangan. Dalam pejabat ni biarlah kita jaga hubungan kita. Orang yang memutuskan silaturahim lagi tahu sifatnya. Buat kebaikan Allah Ta'ala tak terima. Pahala tergantung. Segala doa kita takkan dimakbul oleh Allah. Jangan putuskan silaturahim. Dalam satu hadis Nabi sebut, ingat kalau boleh ingat tahu hadis ni. Tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat. Saya ulang balik. Tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat. Maknanya dunia kena, akhirat pun kena. Dosa apa? Ada dua. Pertamanya dosa menerhaka kepada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. Jaga. Ini bukan hanya di kalangan staf ya. Kita dengan saudara mara kita, dengan adik-beradik, jangan. Itu sebab kalau dalam Islam ni, dua perkara yang paling mulia di sisi Allah tapi susah nak buat, apa dia? Minta maaf dan memaafkan. Cukup susah. Minta maaf susah. Apa hal aku minta maaf dengan dia pula? Aku siapa? Aku jutera daerah hidrologi kot. Contoh kan anu agak kono ya. Kan aku ni bahagian ni tau. Apa hal lah aku lagi tinggi pangkat pasal aku lah minta maaf dengan dia. Aku pak saudara, kenapa pula aku minta maaf dengan dia? Lagi satu lagi memaafkan. Aku orang lain boleh tapi dia ni minta maaf. Oh, tak boleh, boleh pilih pula siapa kau nak maafkan. Kau siapa? Itu masalah kita. Kenapa kita kena minta maaf? Kita kena minta maaf walaupun siapa salah tak kira. Kita kena minta maaf walaupun siapa tua. Kita kena minta maaf juga walaupun kau tak kisah pangkat siapa lagi bawah. Sebab kau tak tahu kau mampu bila. Tiba-tiba mati cabut nyawa. Tak sampai minta maaf. Tak settle kita dengan manusia tu. Hari esok akan berlaku tuntutan. Tuntut menuntut. Ya betul. Itu sebab orang kena minta maaf walaupun siapa salah. Kita kadang-kadang malas nak gaduh-gaduh. Aku minta maaf tau kau salah silap kau semua. Itu peluang kena ambil. Akhirat besok. Kan nama sifat dia tu perhubungan silaturahim kan. Rahim tu akan bersuara. Siapa sebenarnya yang tak nak tahu silaturahim? Contohlah saya dengan Nuah ni bergaduh. Kan? Tak tahu pahal, tak pasti sebab nama kau, sebab orang kau, tak tahulah pahal. Contohlah. Bergaduh ya, contoh. Lepas tu adalah siapa nama tuan ni, Tuan Zaini pun tanya. Dia tanya. SD dia tu. Apa hal yang bergaduh dengan Nuah tu? Tak boleh baik kau. Saya bukan tak nak baik dengan dia, dia yang tak nak baik dengan saya. Saya cakap macam tu. Zaini lah tanya. Nuah, kau tak nak baik ke dengan SD tu? Kenapa lah? Yalah, dia kata dia nak baik dengan kau. Aku dah hulu tangan dah. Dia yang tak nak salam dengan aku. Masing-masing boleh bagi alasan, betul tak? Tapi akhirat besok, rahim tadi, silaturahim, dia akan bersuara. Siapa sebenarnya yang dalam hati dia tak nak baik. Akhirat besok tak boleh bohong. Tu belum cerita lagi orang Melayu yang kamu sebut biar dia merangkak minta maaf mengaku akhirat esok. Tu ada satu ayat lagi tu. Kan? Ada tak orang cakap macam tu? Ada. Contoh siapa nama akak ni? Siapa nama akak ni? Apa? Faizun. Sebelah tu? Ilya. Ilya ke Alia? Ilya dia kata. Biar dia Ilya tu merangkak minta maaf mengaku besok. Lantaklah dia. Contohnya lah Kak Faizun cakap macam tu. Akhirat besok ni saya bagi gambaran. Akhirat besok dia bilang okey, dengan ini Faizun malaikat umum. Faizun boleh masuk ke dalam syurga. Baru nak masuk satu malaikat tahan, tak boleh ya Allah. Kenapa pula? Kenapa dia tak boleh masuk? Allah Taala Maha mengetahui. Tapi Allah Taala tanya, "Apa sebab tak?" Sebab Faizun ni dulu pernah sebut
Yang Ilya tu dia nak suruh Ilya tu berangkat dulu minta maaf dengan dia. Tunggulah kau depan tu tak boleh masuk. Kono pula Ilya ni 1000 tahun kena seksa kat neraka, kau tunggulah. Ni contoh tau, contoh mudah-mudahan masuk syurga. Tak, maksudnya rugi tak gitu. Kenapa nak menyusahkan diri kau nak letak syarat macam tu? Biar dia merangkak minta maaf. Sedangkan kau tak masuk syurga, apa pasal? Inilah benda yang kadang orang kita ni sodap mulut bercakap ni. Minta maaf tu sebab saya paling respect orang Jawa. Batu Pahat ni memang majoriti populasi ni Jawa. Masuklah. Jawa tak? Ngaku. Kebanyakan Batu Pahat ni Jawa. Kan? Betul. Kawan saya ramai makin Batu Pahat Jawa. Saya tahu. Saya pun ada darah Jawa. Belah mak saya Jawa. Belah ayah saya Minang. Tu muka macam Pan Asia tu. Jawa campur Minang langsung jadi janang. Bantai lah. Kan? Nah, tu paling saya suka. Kalau bergaya nak belajar minta maaf, belajar dengan orang Jawa. Orang Jawa kalau pergi bergaya, sebelum keluar pada rumah, berselo duduk depan tuan rumah. Orang ni, adalah cakap kan. Aku tak pernah cakap. Lepas tu seorang tu, ya. Tak, dia bercakap tu macam kita faham. Minta maaf banyak kalau salah silap, saya ada salah cakap. Dia pandang berselo, lutut bergelutut dengan tuan rumah macam ni salam. Minta maaf banyak kalau aku salah cakap kan. Termakan ko, curi ko, apa ko, minta maaf banyak-banyak. Macam tu. Betul tak orang Jawa? Yang jawab betul tu Jawa tu. Yang seorang bodoh-bodoh. Betul tidak sebut bodoh-bodoh tu? Dah bodoh-bodoh kan, dia kata sama lah kita. Aku tak nak sebut polik punya. Aku ni Jawa ni bukan beret lagi dah. Memang dah Jawa, tak tahulah Jawa macam mana. Maklong saya, mak saya Maklang. Maklong, Pak Ngah dengan Maklang. Maklang mak saya. Mak saya 9 beradik. Maklong dengan Pak Ngah boleh cakap Jawa lagi. Mak saya faham sikit-sikit. Membalas dah tak boleh dah. Anak lebih lagi lah. Kan? Tapi ada orang cakap kalau nak dapat copek kena kahwin dengan orang Jawa. Tak tahulah. Ya tidak. Orang cakap lah. Kan? Kan kejap-kejap Batu Pahat jajak, Batu Pahat apa hal sama serbat ni kan. Tak adalah gurau ya. Jadi makna kata minta maaf betul-betul. Dan satu lagi saya nak pesan dekat semua, bila minta maaf dan memaafkan ada satu syarat. Kalau nak baik, minta maaf dan memaafkan ni ada satu syarat. Syaratnya adalah tak ada syarat. Itu syarat. Sebab apa saya cakap ni? Sebab orang Melayu gemar letak syarat bila minta maaf. Aku boleh maafkan dia, tapi satu syarat, bayar dulu duit aku. Percaya cakap saya, bayar pun takkan baik. Percaya cakap saya. Bila kita meletakkan satu benda sebagai asas untuk baik, maka kita takkan baik. Dah pulang duit, tengok, okey, masih nasib baik kau tahu, okey. Dia lepas tu dia akan burukkan kawan tu. Minjam duit tak boleh pulang, aku dah marah baru nak bayar. Dia akan buka cerita tu. Maka samalah artinya macam tak baik. Aku maafkan kau, tak ada masalah. Cuma tentang duit tu macam ni lah. Kalau kau ada duit, kau bayarlah. Kalau kau tak boleh bayar, aku nak bayar macam mana? Kau bayarlah dekat keturunan aku besok kalau aku dah mati. Itulah aku harap. Jadi makna kita tak letakkan tu sebagai syarat. Yang penting aku nak baik dengan kau. Saya ada seorang anak murid saya berhutang dengan saya. Dia tipu saya lah, lebih kurang lah. Berapa tahun dia lari daripada saya. Saya pergi Terengganu, dia hilang, menyuk, dia tak nak jumpa saya. Dia minjam duit. Bukan duit saya pula tu. Duit orang rumah saya. Keluar duit ASB. Keluar nak pinjam 2,000. Dia janji dia pulang balik. Kalau boleh dia bayar tu. Kalau bayar dia nak bayar lebih daripada 2,000. Dia kata kalau dia bayar balik. Sebab dia betul-betul dah pakai duit. Lepas 2 minggu, dia kata 2 minggu bang. Lepas tu cek belum clear lagi bang. Tak bayar lagi. Lepas tu 3 minggu. Saya tanya sebab kan bukan duit saya. Duit isteri saya. Lepas tu sebulan dia kata ada masalah cek bang. Cek tu dia tulisan dia tak betul. Nama tak betul lah. Apalah inilah macam tu. Lepas sebulan. Bukan apa. Dengan dia tak betul. Dah tak kek telefon apa cari dah tak jumpa. Lepas tu saya faham dah ni. Dah kono dah ni kata. Kan? Saya pun nak baik macam mana?
Itu saya jumpa kawan dia. Kawan dia bila jumpa dengan saya mana? Itulah abang, dia segan jumpa abang. Duit dia tak boleh bayar. Dia pun semua. Bertahun-tahun tau. Bertahun-tahun. Sudah saya cakap dengan dia macam ni lah. Kau cakap dengan ni. Kau cakap dengan dia. Duit tu kemudian kira. Tapi jumpa aku ni. Cakap. Aku ni tok guru dia. Saya kata. Sebab saya tok guru debat dia. Saya mengajar debat dan pidato. Banyak universiti. Termasuklah dia. Bab ukhuwah silaturahim ni nak kena jaga. Tang duit tu lantaklah tak boleh bayar. Baik macam mana? Boleh bayar, tak boleh bayar, baik macam mana? Tapi adab jangan lari. Jadi dia pun akhirnya setelah bertahun, ingat lebih 5 tahun, dia jumpa saya dekat kedai usup tom yam dekat Seremban. Sedap, saya saja sebut usup tom yam tu. Kalau pergi Seremban cari usup tom yam, sup ekor macam ni. Sampai ke siku sedap contoh lah. Saya gemar pergi kedai usup tom yam tu, apa orang tak heboh ambil gambar. Bila kita makan, Zat, macam tu je. Okey lah. Yang gambar. So, bila dia nak berterang, iya, betul. Jadi burak dengan dia, cakap dengan dia. Saya cakap lah dengan dia, kau tak patut lagi macam ni. Benda kau dah baik salah, kau mengaku je lah. Kau dah terpakai, kau tak boleh bayar. Cakap lah, jangan lagi macam ni. Kan? Jadi, akhirnya baiklah. Dan Alhamdulillah, sampai hari ni tak bayar lagi. Tapi yang penting dia boleh. Saya call, dia dah boleh angkat. Dia pun boleh call saya. Ada masalah apa, boleh cakap. Tak ada masalah. Itu maksud dia. Jangan letak syarat. Dan yang paling teruk sekali, ingat tak ketika peristiwa hijrah Nabi? Pak Aus dan Khazraj. Ingat tak? Aus dan Khazraj. Kan Nabi damai kan? Selain pada Ansar dan Muhajirin, Nabi damaikan Aus dan Khazraj. Yang berapa orang bergaduh bertahun-tahun. Beratus tahun bergaduh. Sampai kan Nabi tanya, apa sebab kau gaduh? Lupa dah sebab apa gaduh. Janji gaduh je. Itu masalah pada Puan Aus Khazraj. Rupa-rupanya hari ni dah berlaku. Banyak tak berlaku ini? Banyak. Mak, kenapa kita tak baik dengan dia? Dia bukan saudara kita kau. Entahlah ni zaman atuk kau dulu tak apa hal. Betul tak? Dah mula jadi balik. Jadi tak sah letak syarat. Ya? Jadi tuan-tuan dan puan dan rahmati Allah sekalian, jaga amanah. Benda yang saya bagi, benda basic-basic je. Benda basic-basic je. Jaga amanah kita. Jaga kewajipan kita. Kerja elok-elok. Apa tanda rezeki berkat? Tuan-tuan nak tahu tak macam mana nak tahu rezeki tuan-tuan berkat kata? Pertama, walaupun sikit rasa cukup. Itu berkat. Gaji orang tu bagi 10,000 pun tak cukup. Apa sebab? Keberkatan. Minta maaf cakap. Kita gaji 1,000 lebih ya, ngam-ngam. Campur overtime macam ni ya. Bolehlah nak pergi pasar malam. Bawa anaknya bila tang gaji pergi pasar malam kan? Bahagia. Beli aiskrim potong yang 70 sen. Kan? Beli yang tofu makan dengan bini. Bini gambar yang tofu. Itu lebih berkat daripada gaji duit berapa puluh ribu. Tapi tetap tak cukup. Ada orang macam tu. Ada orang kat KL tu. Macam ni garu kepala. Apa hal tu? Dalam bank tinggal 10 juta. Tak rasa nak bunuh kau orang macam tu. Sebab dia dah biasa dalam bank ada 100 juta. Sekali tinggal 10 juta. Dia rasa tengah teruk tu. Bahasa orang kaya ni, kau janganlah. Aku dah jumpa ramai orang kaya ni. Polik-polik bahasa. Saya ceramah dekat PKNS Shah Alam. Dia boleh cakap dengan saya. Tuan, masa PKPB lagi tu. Tuan kau nak beli rumah. Ini time dia. Tengah murah ni. Ya kau, berapa? Dalam 1.2, 1.3 macam tu lah. Kau ada akal tak cakap dengan aku ni? Sebab pada dia orang tu murah lah berbanding 3-4 juta. Kan? Datuk Seri ni. Ada seorang Datuk Seri ni. Tu agaknya mahal rumah ni. Saya ceramah kat rumah ni. Agak-agak mahal rumah ni tu. Tak ada lah Ustaz. Masa saya beli dulu murah lagi. Masa tu baru 4 juta. Aku salah tanya ke dia salah jawab dia. Ada seorang lagi orang kayu ni. Dia bagi saya makan dari satu kopok. Kopok tu memang sedap lah. Dia macam, cuba Ustaz rasa. Sedap tak kopok ni Ustaz? Sedap? Maaf, sedap. Itulah. Saya dengan rumah saya makan rasa sedap. Langsung kita orang beli kilang tu. Apalah kau beli kilang tu? Kau belilah kopok tu berbanyak. Makan apa salah kau sampai nak beli kilang? Kasar betul cara kan? Sedap beli kilang tu. Macam tu lah. Jadi, kita jangan heran. Itu adalah bahasa orang kaya. Itu sebab saya kata, belajarlah bersyukur. InsyaAllah kita akan bahagia. Itu sebabnya, yang pertama saya kata tadi, tanda keberkatan, sikit rasa cukup. Kedua, keadaan dalam rumah tangga kita rasa senang, kita rasa tenang. Itu pun tanda berkat.
Bahagia, senang hati. Tak berbaju dengan kain plekat, relax, senang hati. Bini dengan baju binatang, baju kelawang, bahagia. Kan? Yang ketiga, bila anak-anak itu cemerlang dalam apa juga bidang yang diceburinya, akademik, apa buat berjaya, itu pun tanda keberkatan. Kemudian suasana tempat kerja kita menyenangkan hati kita. Ada je seronok je dengan kawan-kawan kita kat tempat kerja. Itu tanda keberkatan. Kemudian apa lagi? Tanda keberkatan rezeki adalah apabila orang selalu ziarah rumah kita. Hari-hari, tin, Ninja Van, tin, Food Panda, Grab Food, itu tak kira. Kalau kau kira tu memang hari-hari orang datang makan. Tapi maksud dia ada orang ziarah lah. Masa PKP itu bukan kata tak berkat. Itu lain keadaan dia. Kan? Dan ada pelbagai lagi tanda. Dan satu lagi tanda keberkatan adalah bila kita dan keluarga kita mudah nak melaksanakan ibadah. Dan begitu juga saya nak pesan, macam mana nak jadikan kerja kita ni ibadah supaya tak sia-sia. 3. Benda baik diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Benda baik diizinkan oleh Allah, makna caranya kena betul, niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Macam yang tukang apa ni, yang mamak Pakistan roti tadi, tahfiz Quran, bismillahirrahmanirrahim, bismillah, kerja pembantu takbir je, buka file, niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Contohlah, kita tengok Robin Hood. Kenal ada Robin Hood? Robin Hood, dia nak tolong orang susah, benda baik. Katalah dia Islam, dia niat kerana Allah, baguslah. Tapi masalahnya cara dia mencuri daripada orang kaya. Itu tak diizinkan dalam Islam. Jadi bila Allah tak izin, tak dapat pahala ibadah. Nampak tak? Contohlah, nak bagi faham lagi. Saya, Tuan Zaini dengan Tuan Anwar kita, kami bertiga tubuhkan satu persatuan untuk bantu ibu-ibu tunggal seluruh Batu Pahat. Anak yatim pun tak tolong, ibu tunggal je. Kami tubuhkan nama persatuan ni PLP, Pertubuhan Lelaki Prihatin. Kami bertiga pergi bagi bantuan. Pergi benda baik lah. Benda baik bantu ibu tunggal. Pergi ramai-ramai. Cara dia bagi sampai tu secara terbuka. Benda baik diizinkan oleh Allah. Dan kalau niatkan Allah, dapat pahala ibadah. Tapi kalau ada seorang tu, aku dapat selfie ni jadilah. Contoh, dia kan dapat selfie lah. Mungkin ada pahala, tapi tak sebanyak orang niat kerana Allah. Ataupun tengah-tengah bagi bantuan, tiba-tiba Anwar ni cakap dengan Zaini dengan SD, Anwar, sebat, rumah yang last ni you all tak payah pergi, saya cover. Apa? Dia nak pergi seorang-seorang. Rupa-rupa kita pun selidik. Janda yang last tu bukan kaleng-kaleng, muka macam Luna Maya dengan Maya Karin. Patut dia tak bagi kita pergi Zaini tu. Jadi itu mendatangkan fitnah pun tak elok. Konon wah gini. Kan? Gurau ya. Dia tak macam tu dah. Ni contoh. Maksud bila ada cara tak betul, jangan. Niatkan kerana Allah. Tu sebab orang perempuan kan, tak kita cakap selalu saya ceramah dalam ceramah Ramadan, orang perempuan paling senang dapat Lailatul Qadar. Sebab dia setiap pagi, dia bangun, siapkan sahur. Tapi jangan lupa niatkan kerana Allah. Bila setiap pagi siapkan sahur, niatkan Allah, takkan satu malam pun tak kono Lailatul Qadar. Tapi kalau pagi-pagi menyumpah, mengangkang dalam bilik tu, mati lagi baik. La ilaha illallah. Apa bono bini macam tu? Kan? Kalau macam tu tak dapat pahala ibadah dah. Jangan komplain. Orang perempuan ni senang masuk syurga. Dengar cakap saya. Orang perempuan ni kerja layan suami melahirkan anak. Dua ni. Yang lain semua kerja lelaki. Basuh pinggan, basuh kain, membesarkan anak. Semua kerja orang lelaki. Ya, amin. Tapi orang perempuan yang tolong gitu. Jadi itu sebab bila orang perempuan tolong, hargai orang perempuan sebab dia tolong buatkan, selesaikan kerja-kerja orang lelaki. Lipet kain dia tolong, besarkan anak dia tolong, didik anak dia tolong. Jadi hargai isteri kita. Sebab kata pepatah Jawa, happy wife is a happy family. Gembira isteri kita, gembiralah keluarga kita. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, saya nak pesan sikit lah sebagai yang penghujungnya.
pertama. Nabi pernah sebut, ingat ni tau. Nabi pernah sebut, anak-anak Adam kalau diberi 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Percaya cakap saya, orang takkan cukup dengan duit. Tetapi Nabi juga ajar, manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Syukur, itulah orang paling kaya. Tengok mak ayah kita dulu hidup susah, tapi kenapa boleh bahagia? Syukur. Dulu makan ramai-ramai atas tikar mengkuang, balasah, berterabur lah, lantak lah. Lepas tu mak kita kibeh ya, tikar tu bagi ayam dengan itik makan. Hari ni meja marble 20,000 meja tu. Makan nanti dulu, kan berterabur kan, nanti mama suap. Menyampah aku. Meja mahal tapi tak boleh makan sama-sama. Betul tak? Mana bahagia? Dulu orang berobot, kita nak makan berobot, nak duduk sebelah ayah, konon macam kita lah paling rapat dengan ayah. Berobot nak peha, sebab peha tu kes special lah. Peha dengan kopak. Tak sampai peha, kopak pun tak dapat. Adik-adik ramai. Hari ni dah tak rasa nikmat tu. Kau pergi kat Giant, peha je jual lah. Ada tu kopak, ya betul tak? Dulu berebut-rebut tu, tapi adik-beradik baik, walaupun berebut baik sampai tua. Hari ni belum apa-apa dah bergaduh, semua sebab duit. Tak. Sebab saya kata jangan ajar tentang kaya, tapi ajar tentang bahagia. Begitu juga Nabi ajar, tangan yang di atas lebih baik pada tangan yang di bawah. Memberi lebih baik pada menerima. Bagi perkhidmatan, jangan berkira kerja kat JPS. Ada kerja lebih, buat aja. Kalau setakat kau lebih berapa minit, tak apalah, tak payah claim. Salah. Kan? Yang paling teruk dah lah tak buat, claim lah tu. Kau bayangkan, kau bagi makan anak bini benda macam tu. Bagi makan dekat keluarga kita macam tu. Jadi darah daging. Rumah tangga teruk, bergaduh, bercerai-berai, anak macam ni, buat perangai macam-macam. Itu minta jauhkan. Alhamdulillah. Kemudian satu lagi pasal atas bawah. Tadi tangan di atas, bebek tangan di bawah. Banyak bersedekah, banyak memberi, banyak memberi khidmat, banyak tolong orang. Tapi satu lagi Nabi sebut, banyakkanlah melihat yang di bawah daripada melihat yang di atas. Kerana dengan melihat yang di bawah, kamu akan lebih bersyukur dengan apa yang kamu ada. Seterusnya, hidup kita ini adalah antara B dan D. Birth and death. Kelahiran dan kematian. B dan D. Tengah-tengah ada apa? B, D. Tengah-tengah apa? C. Di tengah-tengah tu kita ada choice. Ada pilihan. Hidup macam mana yang kita nak hidup. Tak usah hidup berpura-pura nak berlagak macam kau kaya sedangkan kau setakat itu saja. Tak usah nak berlagak-lagak atas dunia ni. Hidup dalam dunia, buang perasaan tamak, buang perasaan sombong, buang perasaan dengki. Saya tak sampai nak huraikan tamak, sombong, dengki. Maknanya confirm, Cik Anwar, confirm kena panggil lagi. Saja saya simpan. Kalau anda nak tahu, jangan ke mana-mana. Cuba lagi selepas ini. Macam tu. Macam dalam TV dah. Ya, pasal sombong, jangan. Sombong, tak payah sombong. Benda ni semua macam saya kata awal-awal tadi. Dunia ni sementara. Nak belagak dengan apa? Ingat tak orang perempuan dulu? Punya bangga dengan fashion tudung ni. Beli yang bolang-bolang ikat ke tongkuk tu. Lepas tu kawan dia post gambar tu. Kalau kau kawan aku, tolong remove gambar ni. Tak bagi dia share gambar tu. Gambar lama. Tudung kan macam cengeng dah. Tarik sini. Aduh lah melambai sini. Oh, lain macam. Kan? Macam-macam fashion sekarang ni. Semua sementara sifat dia. Jadi tak usahlah kita berlagak-lagak. Kedua, jangan tamak. Bersyukur dengan apa yang kita ada. Dan yang ketiganya, jangan dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya teruk di Malaysia ni. Dua-dua pakai. Hasad, dengki. Dengki sama artinya seolah-olah kita mempersoalkan apa yang Tuhan dah tentukan untuk orang lain. Berhenti mendengki. Jadi apa ubat dia? Apa vaksin dia untuk tamak, sombong dan dengki? Apa vaksinnya? Bukan Pfizer, bukan Sinovac, bukan AstraZeneca. Tapi vaksin yang paling sesuai untuk penyakit tamak, sombong dan dengki adalah vaksin syukur. Syukurlah dengan apa yang ada. InsyaAllah kita akan lebih bahagia dalam hidup kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mati Allah sekalian,
Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun ceramah sudahlah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah, nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut, jasa baik JPS Batu Pahat menjemput, rasa nak junjung.